Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi insya-Allah dalam sesi Quran, insya-Allah dalam sesi tadabbur Al-Quran. Alhamdulillah. Pada pagi ini insya-Allah kita akan bersama-sama di muka surat insya-Allah 513, insya-Allah 513. Daripada insya-Allah masih lagi kita berbincang tentang surah Al-Fatah, insya-Allah surah Al-Fatah, iaitu ayat yang ke-16 hingga ayat 23 insya-Allah pada pagi ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan keberkatan kepada kita pada pagi ini dan kepada hidup kita pada pagi ini, dan juga seterusnya insya-Allah. Moga-moga dengan usaha kita yang sedikit ini dalam masa 30 minit untuk mengambil sedikit daripada mutiara daripada Al-Quran pada pagi ini, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan beri keberkatan kepada hidup kita dan menjadi panduan kepada perjalanan kita di atas siratal mustaqim, insya-Allah. InsyaAllah kita akan mulakan pada pagi ini, sesi pada pagi ini dengan sedikit kita membaca daripada surah ini. Moga-moga kita mendapat keberkatan daripada bacaan kita pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mukhallafina minal a'rab satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadid syadidin tuqatilunahum aw yuslimun fa in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasana wa in tatawallaw kama tawallaitum min qabl yu'azzibukum azaban alima. Ada kesilapan tadi baca sikit kan. Sepatutnya ialah uli qaumin, uli seperti ila qaumin uli ba'sin, jadi izhar situ. Jadi insya-Allah apa yang akan kita sentuh pada pagi ini adalah sambungan lagi daripada apa yang telah dibincangkan, yang kita telah baca sebelum daripada ni, iaitu penceritaan tentang masalah di kalangan orang-orang Arab. Jadi Arab ni sekali lagi disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam muka surat ini. Arab ni adalah artinya ialah Arab Badui, iaitu orang-orang yang tidak tinggal di Madinah, tetapi mereka ini tinggal di sekitar Madinah ataupun bersama-sama di padang-padang pasir dan sebagainya. Jadi mereka ni kita panggil sebagai Arab Badui lah. Arab Badui dalam Quran digunakan sebagai perkataan Arab. Banyak Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan perkataan Arab ni di dalam Al-Quran, menceritakan tentang perangai-perangai mereka ni. Dan bukan kerana mereka ni Arab, tetapi kerana sikap mereka, kerana kedudukan mereka yang jauh daripada Madinah, yang di luar daripada Madinah. Mereka ni tidak mahu datang untuk tinggal bersama-sama. Ada di kalangan mereka yang telah tinggal bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Abu Zar Al-Ghifari daripada Bani Ghifar. Jadi dia ni tinggal, dia juga di kalangan orang Arab asalnya, tetapi dia telah pergi untuk tinggal bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Of course, apabila seseorang itu jauh daripada pengajaran, jauh daripada ilmu, jauh daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi mereka tidak mendapat setiap hari itu apa yang diturunkan oleh Allah Taala. Mereka tidak mendapat guidance daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka ni tinggal jauh daripada Madinah, tinggal jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sepatutnya mereka datang ke Madinah, sama ada tinggal di Madinah ataupun selalu kena datang selalu untuk mendapatkan pengajaran-pengajaran daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala telah menyebutkan Arab ini lebih daripada 10 kali dalam Al-Quran. Jadi kebanyakan daripada ayat-ayat yang menceritakan tentang orang Arab ni, sama ada dalam surah At-Taubah, sama ada dalam surah Al-Fatah yang sedang kita baca ni, ataupun juga akan disebutkan lagi di dalam surah Al-Hujurat yang akan datang selepas daripada ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan mencela mereka. Biasanya Allah Taala akan kita kata menyebutkan perkara-perkara buruk yang ada pada mereka yang Allah Taala tak suka. Jadi di sini menunjukkan walaupun ada terdapat ayat dalam surah Taubah, sebagai contohnya satu kali ayat 99, Allah Taala menyebutkan tentang di kalangan mereka ini ada yang beriman, ada yang beramal soleh, ada yang bagus. Tetapi kebanyakan di tempat-tempat lain, sama ada surah Taubah, sama ada surah Ahzab, sama ada surah
Al-Fatah sama ada surah Al-Hujurat, ialah sikap-sikap mereka yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang sepatutnya kita semua ni menjauhi daripada perangai-perangai tersebut. Jadi itu adalah sikap orang Badui lah. Jadi apa orang Badui yang telah kita baca sebelum daripada ni, Allah Taala ceritakan, iaitu mereka ni tidak mahu pergi ke Hudaibiyah. Jadi Nabi SAW setelah daripada kenapa mereka tak nak pergi? Sebagaimana kita ceritakan semalam bahawa mereka ni ada viral kan di kalangan mereka ni bahawa kalau pergi itu memang matilah. Sebab apa? Bagaimana nak hadapi orang-orang Quraisy yang kuat, yang dahsyat, yang ni kan, dalam keadaan Muhammad ni pergi ke Mekah ni dalam keadaan tidak membawa senjata untuk berperang. Jadi tapi setelah daripada berlaku perjanjian Hudaibiyah, selepas daripada tu maka Nabi SAW telah balik. Jadi mereka ni nak ikut tetapi nak ikut untuk pergi selepas daripada tu ke Khaybar sebagaimana kita sebut semalam, daripada peristiwa Hudaibiyah ni berlaku pada bulan Zulhijjah tahun yang ke-6, kemudian tahun yang ke-7 iaitu Muharram, Nabi SAW telah pergi ke Khaybar dan telah mendapat maghanim katsirah, mendapat harta yang banyak dan pesan perang yang banyak daripada Khaybar. Jadi mereka tidak dibenarkan untuk ikut serta. Kenapa? Kerana ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, kalamullah, sebagaimana yang kita baca dalam muka surat sebelum ni, iaitu orang-orang yang hanya pergi ke Hudaibiyah saja yang boleh ikut pergi ke Khaybar. Selepas daripada tu, maka di dalam ayat ini akan kita baca pada hari ini ialah pintu taubat itu dibuka semula. Taubat dibuka semula artinya apa? Selepas daripada Khaybar ni, Nabi SAW diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi peluang kepada mereka sekali lagi untuk pergi ke peperangan seterusnya. Jadi yang dimaksudkan dengan peperangan sini iaitu di dalam ayat ini, kullil mukhallafin, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang tak nak pergi tadi tu, yang tak nak pergi sebelum daripada ni, daripada orang Arab Badui itu, satu da'auna ila qaumin, kamu ini diseru kepada satu kaum yang uli ba'sin syadid, yang mempunyai satu kekuasaan, maknanya power dia besar. Sebab apa? Orang dia ramai, senjata dia banyak, kekuatan dia hebat kan. Itu uli ba'sin. Jadi siapakah yang dimaksudkan itu? Mereka diseru itu, orang Arab Badui itu diajak untuk pergi memerangi orang-orang ini. Satu pendapat mengatakan bahawa golongan ini adalah orang-orang Farsi dan Rom, yang dikatakan uli ba'sin ini untuk memerangi orang Farsi dan juga Rom. Tapi ada pendapat mengatakan bahawa golongan yang dimaksudkan ini adalah orang murtad. Orang-orang murtad iaitu yang terdiri daripada diketuai, ketuanya adalah Musailamatul Al-Kazzab lah, yang mengetuai orang-orang murtad ni mengaku menjadi nabi dan sebagainya, iaitu dia ni berada di Najd, iaitu di Bani Hanifah dinamakan. Bani Hanifah ni iaitu berada di sebelah timur Arab lah sekarang kan, daripada Mekah dan juga Madinah ni di sebelah timur. Jadi mereka ni telah murtad, dan jadi Nabi pada zaman Nabi lagi mereka ni telah murtad kan. Lalu Nabi SAW mereka ni diajak kan, orang Badui ni diajak lah. Jadi orang-orang itu dikatakan uli ba'sin syadid, mempunyai kekuatan yang hebat. Kerana apa? Memang tentera mereka ni sangat ramai dan kekuatan mereka sangat hebat kan. Dan ramai selepas daripada itu berlaku peperangan seperti Yamamah dan lain-lain di zaman Sayyidina Abu Bakar. Memang peperangan itu sangat-sangat dahsyat lah. Di zaman Nabi SAW tidak sempat berlaku. Ada pendapat yang lain mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan uli ba'sin syadid itu ialah kaum Hawazin dan juga kaum Thaqif. Kaum Hawazin dan Thaqif ni ialah kaum yang mendiami di kawasan Taif, iaitu selepas daripada pembukaan kota Mekah. Lalu Nabi SAW disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerangi golongan ini pula, iaitu menawan Taif, menyebarkan Islam dan Taif. Dan tetapi orang-orang Thaqif di sana kan, Bani Thaqif tidak mahu kan, mereka tak mahu Islam dan mereka melawan. Lalu berlakulah peperangan. Jadi yang dimaksudkan di sini ialah uli ba'sin kerana golongan ini, iaitu golongan Thaqif dan juga Hawazin ni mempunyai satu kehebatan lah bagi di kalangan orang Arab, iaitu mereka ni sangat mahir memanah. Maknanya ketepatan mereka ni, kalau memanah memang tepat, memang pandai. Itu kelebihan orang-orang Bani Thaqif dan juga Hawazin. Jadi mereka ini telah diseru, orang Arab ni, orang-orang Badui telah diseru, tuqatilunahum aw yuslimun, sama ada kamu memerangi mereka ataupun mereka itu menyerah diri. Jadi apa yang berlaku, setengah daripada mereka tu rasa takut kepada Nabi SAW, seperti Mekah contohnya. Sebagai Mekah kan, Mekah ni mereka takut dan mereka tidak melawan. Tapi ada golongan-golongan yang melawan, seperti Bani Thaqif contohnya kan, seperti Farsi dan juga Rom yang melawan. Jadi ada yang tuqatilunahum aw yuslimun, ada yang menyerah diri. Fa in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasana. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala
nak emphasizekan, nak tekankan kat sini kan, yang penting ialah kamu ni, kalau kamu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala akan beri pahala kepada kamu kan. Jadi jangan bimbang sama ada kamu mati kepada. Kalau kamu ni tidak taat kepada Allah, maka apa gunanya kamu hidup apa gunanya kalau mereka menyerah ke, mereka ni tak menyerah ke, kamu berperang ke tak berperang ke, tapi dalam keadaan jika sekiranya kamu ini tidak taat kepada Allah, maka tidak ada gunanya. Jadi sebab itulah yang penting ialah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sebenarnya yang lebih penting. Tak kiralah sama ada kita mati ataupun tidak mati, sama ada kita berperang ataupun mereka itu menyerah diri, maka itu yang penting ialah kita ni taat kepada Allah. Allah Taala akan beri pahala ajran hasanah kepada kita semua. Wa in tatawallau, dan katakan kepada mereka ni, tapi kalau kamu berpaling juga, iaitu berpaling juga apa, iaitu kamu tak nak ikut juga kamu tak nak juga join bersama-sama dalam peperangan ni, kama tawallaitum, sebagaimana kamu berpaling sebelum daripada ni, sebagaimana kamu lari sebelum daripada ni, sebagaimana dalam Hudaybiyah kamu tak nak ikut, maka min qabl yu'azzibukum azaban alima, Allah Taala kata Allah Taala akan azab kamu dengan azab yang pedih. Jadi maknanya ada dua pilihan saja depan kamu sekarang kan, tidak ada tiga pilihan dah, sama ada kamu ikut ataupun kamu tak ikut. Kalau kamu ikut tu maknanya kamu taat pada Allah, kalau kamu tak ikut tu bermakna kamu ni berpaling sebagaimana berpalingnya kamulah sebelum daripada ini. Laisa 'alal a'ma harajun. Kemudian seterusnya selepas daripada itu Allah Taala sebutkanlah ada itu golongan-golongan yang Allah Taala maafkan. Allah Taala beri izin kepada mereka ni, beri keuzuran kepada mereka kalau mereka ni bersifat dengan sifat-sifat dalam ayat yang seterusnya, itu ayat 17 nanti kan. Maka ini golongan-golongan yang dimaafkan lah. Sebab apa? Iaitu mereka ini memang mempunyai keuzuran. Siapa mereka? Jadi Allah Ta'ala sebutkan kat sini. Yang pertama ialah al-a'ma. Al-a'ma ni maknanya orang buta. Laisa 'alal a'ma harajun, tak mengapa bagi orang buta. Kemudian yang kedua, wala 'alal a'raj. A'raj ni orang tempang kan, kaki tak ada ke kan, nak berjalan susah ke dan sebagainya kan. Itu tempang, bukan tempang tu berjalan sikit saja kan. Tak, maknanya tempang betul lah maknanya kan. Dia ni memang tak ada kaki ataupun kaki dia cacat dan sebagainya. Jadi itu tak apa. Harajun wala 'alal a'raji, itu dipanggil a'raj. Kemudian yang ketiganya ialah al-marid, orang-orang yang sakit, orang yang betul-betul sakit lah kan. Jadi ini adalah tiga jenis golongan lah yang Allah Ta'ala beri keuzuran dalam peperangan dan sebagainya. Kalau kita pada hari ini dalam ketika kita ni tak ada peperangan, jadi maknanya apa? Iaitu kita ni sebenarnya tidak ada uzur untuk kita ni tidak melaksanakan Islam ataupun tidak menyeru kepada Islam, menjadi orang-orang yang menyeru kepada Islam, mengajak kepada Islam, amar ma'ruf nahi munkar dan sebagainya, yang berterusanlah sampai hari kiamat kan. Perkara ini tak ada. Jadi menjadi tanggungjawab sebagai umat Islam untuk berterusan melaksanakan benda ni, melaksanakan dakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, memberi saham kepada Islam kan, mengajak manusia kepada agama, dan berusahalah dengan apa cara yang mereka ada kan. Maka itu adalah menjadi kewajipan yang tidak boleh dimaafkan. Jadi yang dimaafkan, keuzuran ini yang dimaafkan Allah Ta'ala sebut dengan clear kat sini kan. Iaitu siapa yang dimaafkan? Iaitu kalau mereka ni buta, ataupun mereka ni tempang, ataupun mereka ni memang benar-benar sakit. Kalau sakit gigi, sakit gatal je, ataupun sakit kudis yang kecil je, itu takkanlah dimaafkan kan. Jadi faham-faham sendirilah maknanya kan. Sendiri menilai diri sendiri kan, sama ada kita ni termasuk dalam kategori orang yang dimaafkan ataupun tidak kan. Jadi kalau kita kata sibuk tak masuk dalam senarai kat sini. Kalau kita kata kita ni tak ada masa, tak ada senarai kat sini kan. Jadi maknanya perkara-perkara itu telah disebutkanlah dalam ayat-ayat sebelum daripada ni. Kemudian Allah Ta'ala kata, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Siapa-siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, Allah Ta'ala akan masukkan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa man yatawalla yu'azzibhu azaban alima. Allah Ta'ala ulang sekali lagi kan, kalau mereka ni beriman, kalau mereka ni patuh pada Rasul, patuh pada Allah, patuh pada Rasul, dan mereka ni akan dapat balasannya begini. Kalau mereka ni tidak mahu beriman ataupun terus juga nak berpaling, maka Allah Ta'ala bagi amaran sekali lagi kan, akan diazabkan dengan azab yang pedih. Kemudian azaban alimah tu berapa kali tu kan, hujung ayat yang ke-16 dah sebutlah, hujung ayat yang ke-17 disebutkan lagi azaban alimah. Jadi maknanya betapa dahsyatlah di sini kan amaran Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu betapa Allah Taala ni kan sangat-sangat tidak membenarkanlah kita ni kan untuk lari daripada melaksanakan tanggungjawab untuk menyebarkan Islam. Jadi kalau dalam hal ini ialah orang-orang badui kan, orang-orang badui maknanya orang kampung. Orang kampung maknanya orang yang tidak berpelajaran dan sebagainya. Jadi mereka pun tidak dimaafkan daripada tidak menyertai bersama-sama dalam
melaksanakan Islam ataupun menyebarkan Islam. Jadi mereka memberi saham juga. Jadi apatah lagi kan kita ni yang hidup pada masa ni yang mempunyai pelajaran, yang masuk universiti, yang mempunyai kelayakan, yang mempunyai degree dan macam-macam lagi, sepatutnya lah kita lebih lagi lah kan untuk bekerja menyebabkan Islam sebagaimana yang sepatutnya lah yang kita lakukan mengikut kemampuan masing-masing mengikut kemampuan masing-masing. Artinya ialah bukan maknanya kata beralasan dengan tidak mampu, yang saya tak mampu, saya tak. Semua orang insya-Allah mampu kan. Cuma bagaimanakah bentuk saluran kerja yang dibuat tu mestilah kan. Di mana cara dia bekerja, di tempat mana dia bekerja, dalam area mana dia bekerja, dalam medan mana dia bekerja, maka dia mestilah berfikir kan apakah bagaimanakah sumbangan dia kepada Islam bukan hanya kepada kemanusiaan. Jangan silap faham sebab kadang-kadang kita berfikir aku dah memberi kepada kemanusiaan. Bukan kemanusiaan sini kan. Kemanusiaan tu untuk manusia tu menjadi manusia, iaitu manusia tu hidup kan. Tetapi kita adalah lebih daripada itu lagi, iaitu membawa manusia ni daripada tidak beriman kepada beriman, daripada jauh daripada agama kepada dekat kepada agama, jauh daripada beramal dengan Islam kepada mudah ataupun suka untuk beramal dengan Islam. Itu semua adalah kerja-kerja yang sepatutnya kita semualah sebagai umat Islam untuk laksanakan, berfikirkan apakah yang telah kita buat untuk itu semua. Jadi seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini iaitu apa kan, Allah Taala ulang sekali lagi apa yang telah diceritakan sebelum daripada ni, iaitu apa? Masalah berbai'ah kan. Jadi sahabat-sahabat ni telah berbai'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah satu pokok, nama dia pokok Ar-Ridwan pokok Ridwan. Nama tu pokok tu kan. Pokok tu berada di Hudaibiyah lah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut kat sini, laqad radiyallahu 'anil mu'minin iz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata Allah sangat redha kan. Allah sangat redha kepada siapa? Iaitu kepada para sahabat yang pada ketika itu telah berbai'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan semalam bahawa sahabat-sahabat ni apabila viral Uthman tu telah dibunuh, maka mereka telah diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbai'ah di bawah satu pokok Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di bawah pokok tu, dan kemudian para sahabat semua kecuali orang-orang yang munafiqah di kalangan mereka tu, ada juga yang ikut pada masa tu, yang munafik yang tak nak berbai'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada disebutkan nama-nama yang telah kita ceritakan semalam Jadi kemudian selepas daripada tu, maka apa yang mereka berbai'ahkan? Mereka berbai'ahkan di atas dua perkara kan. Alal mauti ataupun ala adami al-harab iaitu mereka ni berbai'ah untuk mati dan juga berbai'ah untuk tidak akan lari daripada peperangan. Bayangkan dalam keadaan mereka tu tidak mempunyai tidak mempunyai senjata pada masa tu kan. Senjata mereka hanya senjata sendiri saja bukan senjata untuk peperangan. Tak ada kereta kebal, tak ada apa, mereka tak bawa apa pun, tak bawa jet, tak bawa apa kan, bawa pisau di pinggang masing-masing je ataupun pedang, satu pedang saja kan. Jadi pada ketika itu nak menunjukkan bahawa mereka ni tidak ingin berperang jadi tiba-tiba kan rasa perlu kan untuk berperangan. Jadi sebab itulah berlaku je bai'ah tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sangat gembira kan dengan mereka ni, sangat redha dengan mereka ni. Sebab itulah Allah Taala sebut sekian, laqad radiyallahu 'anil mu'minin iz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah Taala sebut mention tu dengan pokoknya, maknanya tak ada tempat lain dah, bukan bai'ah tempat lain lah kan. Bai'ah di situlah. Sebab apa Nabi berada di bawah pokok pada masa tu kan. Bukan di Aqabah. Kalau Aqabah ni di bawah batu batu-batu, bukit-bukit Tapi di sini adalah syajarah, ada satu pokoknya. Jadi pokok ni telah menjadi tempat lah selepas daripada peristiwa ni. Sebab apa? Sebab oleh kerana tempat ni menjadi tempat Nabi berada kan. Jadi selepas daripada Nabi ni, maka lepas Nabi wafat, berterusanlah orang ni kan menjadikan pokok ni sebagai tempat macam mengambil berkat, dan lama-lama berlakulah kan perkara-perkara yang tidak diingini lah kan. Iaitu jadi zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia takut apa kan, ditakuti bahawa akhirnya nanti orang akan jadikan pokok ni sebagai jadi sebagaimana tempat-tempat lain kan, iaitu orang tempat berobatnya, tempat nanti tempat khurafat dan sebagainya. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah perintahkan supaya pokok ni ditebang. Lalu ditebang pokok ni kan, jadi tak adalah pokok ni. Jadi kalau ada orang kata sekarang ni pokok ni, inilah dia pokok dia, tak adalah. Pokok tu dah ditebang oleh Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar ni dah nampak dah kan masa depan kan, dah nampak dah apa yang akan berlaku kepada orang Islam. Masa tu masih okey lagi. Sebab apa? Ada lagi para sahabat kan, dan kejahilan tidak melata. Tapi bila kejahilan melata, kita tengoklah sekarang kan, kubur-kubur semua dah jadi tempat, kubur-kubur wali lah dikatakan dan sebagainya. Akhirnya dijadikan sebagai tempat untuk melakukan khurafat-khurafat dan mengarut-mengarut kan, yang tak betul lah kan.
Jadi seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut selepas daripada ni, iaitu apa? Iaitu Allah Taala ni redha kepada mereka ni, fa'alima ma fi qulubihim. Kerana apa? Kerana Allah Taala tahu kan apa yang ada di dalam hati mereka tu. Fa anzalas sakinata alaihim. Lalu Allah Taala telah menurunkan as-sakinah. Jadi sekali lagi Allah Taala sebutkan, makna Allah Taala puji kan. Sebelum daripada ni dah sebutkan tentang fa anzalas sakinah tu, Allah Taala turunkan sakinah, iaitu apa ni, ketenangan kepada mereka orang berada alaihim, wa asabahum fathan qariba. Sebab itulah banyaklah kan hadis yang menceritakan tentang kehebatan kehebatan apa? Kehebatan orang-orang yang berbai'ah ni, yang lebih kurang bilangan mereka pada masa itu ialah 1,400 orang. Sebagai satu contohnya satu hadis yang sahih, Nabi SAW telah bersabda, la yadkhulun nar ahadun man baya'a mimman baya'a tahta syajarah. Nabi kata, tidak akan masuk neraka sesiapa pun daripada orang-orang yang telah berbai'ah kepada yang berada di bawah pokok itu. Iaitu di bawah pokok pada hari itulah kan, iaitu di bawah pokok Ar-Ridwan tu. Jadi maknanya ada hadis lain lah yang memuji perkara ni kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala selepas daripada itu apa? Wa asabahum, dan Allah Taala kurniakan kepada mereka tu fathan qariba. Jadi apa maksud fathan qariba dari sini? Jadi fathan qariba situ ialah maknanya Khaybar, ulama kata. Jadi maknanya Allah Ta'ala beri kurniakan kepada mereka, walaupun mereka seolah-olah macam kalah di Hudaybiyah ni, tapi sebenarnya menang. Tapi Allah Ta'ala beri selepas daripada mereka tu satu benda yang hebat, iaitu Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka fa'asabahum fathan qariba, pembukaan yang dekat. Yang dekat situ makna tak jauh kan, 1 bulan saja lepas daripada tu maka berlakulah Khaybar, dan mereka mendapat banyak harta daripada situ. Wa maghanima katsirah, kan disebutkan adalah ayat ke-19 tu. Wa maghanima katsirah, dan mereka mendapat maghanim, iaitu harta-harta yang banyak, ya'khuzunaha, mereka dapat ambilnya. Mereka dapat ambil, maknanya mereka dapat yang banyak tu. Jadi kemudian tu Allah Taala, wa kana Allahu azizan hakimah, Allah Taala ni maha perkasa. Kalau dia nak beri apa-apa kepada kita, mesti manusia itu akan dapat. Jadi jangan bimbang, jangan takut kepada janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selepas daripada itu Allah Taala kata ayat 20 insya-Allah ayat 20 sekarang, wa adakumullahu maghanima katsiratan. Dah janji lagi. Yang tadi dah beri dah fathan qariba, ada maghanim. Kemudian wa'adakum, kemudian Allah Taala janjikan kepada kamu maghanima katsirah. Maghanima katsirah dalam ayat yang ke-20 sini kan, dalam ayat ke-20 ni ialah iaitu apa? Kebanyakan ulama mengatakan maksud maghanima katsirah ialah Farsi dan juga Rom. Maknanya selepas daripada itu berlakulah peperangan di kalangan kita ingatkan sekali lagi kan, bukan orang Islam tu dia tu nak berperang, tapi peperangan itu ialah yang terpaksa berperang kan. Sebab apa? Sebab kita ni orang Islam nak sebarkan Islam tu kan, tapi orang-orang kafir, orang-orang yang tak Islam ni, mereka ni memang makan menghalang kan. Jadi oleh kerana mereka menghalang, tapi orang Islam terpaksalah berperang. Kenapa? Kerana Islam mesti disebarkan. Sebab kamu semua, wahai manusia, kamu ni milik Allah, sepatutnya kamu mendengar kan. Jadi yang menghalang daripada manusia ni mendengar tu biasanya ialah ketua-ketua di tempat tu lah kan. Ketua-ketua tu mempergunakan tentera-tenteranya. Yang sepatutnya dengar ialah, kalau dia tak nak dengar, sudahlah kan, berilah rakyat tu dengar. Berilah rakyat tu mendengar Islam. Sepatutnya kan rakyat tu lebih ramai lah daripada ketua-ketua daripada kerajaan Farsi atau juga Rom tu. Jadi bila mereka ni tak nak izinkan orang Islam ni untuk pergi berdakwah, jadi kalau macam tu, bila Islam beri izin untuk orang Islam tu pergi berdakwah tu, nama dia ialah jizyah, jizyah. Jadi tetapi mereka tak nak izinkan. Jadi apabila mereka tak nak izinkan, maka sebab itulah berlaku peperangan. Jadi itu standard lah pada zaman tu. Sebab itulah dalam Islam ni ada 3 kan, sama ada al-Islam, sama ada al-jizyah ataupun al-qital, peperangan. Jadi berlaku selepas daripada itu peperangan yang banyak di antara orang Farsi dan juga orang Rom. Jadi berlakulah, maka terhasillah banyaklah kan, banyak apa? Maghanima katsirah kan, ta'khuzunaha, yang kamu ambilnya. Fa'ajjala lakum hazihi, lalu Allah Taala kata fa'ajjala lakum hazihi. Fa'ajjala lakum, ini apa benda? Apa tu? Fa'ajjala ni makna disegerakan ini. Ini tu apa? Ini tu dikata ialah peperangan Khaybar, iaitu Khaybar. Apa yang diperolehi daripada Khaybar tu memang sangat banyak kan, sebab orang Yahudi tu mengumpulkan sangat banyak harta apa-apa mereka kan. Jadi Allah Ta'ala telah beri kepada mereka tu ketakutan, orang-orang Yahudi ni di Khaybar ni, lalu mereka ni kalah, lalu orang Islam memperolehi banyaklah harta daripada situ kan. Jadi
Itu yang dikata fa'ajjala lahum, lalu Allah Ta'ala segerakan untuk kamu hazihi, iaitu Khaybar ni. Ataupun satu lagi adalah dikata, satu pendapat lagi mengatakan fa'ajjala lakum hazihi, ini itu ialah maksudnya Hudaybiyah. Hudaybiyah pun adalah satu kemenangan yang sangat besar lah kan, kerana itulah permulaan kepada kemenangan-kemenangan selepas daripada tu. Jadi fa'ajjala lahum, fa'ajjala lakum hazihi ni disegerakan. Itu disegerakan maksudnya ialah disegerakan iaitu yang kamu dapat sekarang ni, iaitu Hudaybiyah ataupun Khaybar. Wa kaffa aydiyan nas ankum, wa kaffa, dan Allah Ta'ala tahan tangan-tangan manusia daripada kamu. Maksudnya Allah Ta'ala tak beri izin kepada manusia itu untuk mengalahkan kamu, untuk mengacau kamu, untuk menyerang kamu kan. Sebagai contohnya kan, dalam contoh yang berlaku, iaitu seperti dalam Hudaybiyah kan. Jadi orang kafir, padahal orang Islam tu hanya 1,400 orang, dan orang kafir tu dekat kampung dia kan, di Mekah tu kan, hampir dengan Mekah. Kalau ikutnya mereka ni boleh menghapuskan lah kan, boleh memerangi kan, sebagai contoh lah kan, kalau ikut adatnya lah kan, boleh memerangi orang-orang Islam pada masa tu kan. Dan juga ataupun yang berlaku lagi ialah seperti yang berlaku di Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah kan. Jadi nampak tak, mana orang Quraisy tu tak boleh kan, tak ataupun ada yang kata lagi ialah pendapat yang mengatakan waqaffa aidian nas ni, waqaffa aidian nas ni Allah Ta'ala tahan ni ialah apa, iaitu yang berlaku semasa peperangan Khaybar. Apa yang berlaku semasa peperangan Khaybar ni, ada dua Bani Arab pada masa tu kan, iaitu Bani Asad dan juga Bani Ghatfan. Kedua-dua Bani ni, Bani Asad dan juga Bani Ghatfan ini, mereka ni berjanji kepada orang-orang Yahudi untuk membantu orang Yahudi di Khaybar tu kalau Muhammad ni menyerang. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjadikan mereka ini, iaitu Bani Asad dan juga Bani Ghatfan ni, tiba-tiba ada perasaan takut dalam hati mereka untuk pergi menolong orang-orang Yahudi di Khaybar ni. Jadi menyebabkan akhirnya kalahlah orang-orang Yahudi di Khaybar ni kan. Jadi kenapa, soalan ni kan, bagaimana kan, kenapa datang tiba-tiba perasaan takut di dalam hati golongan Bani Ghatfan dan juga Bani Asad pada masa tu, yang kalau ikutnya nak bantu orang-orang Yahudi di Khaybar ni. Itu adalah campakan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala menguasai hati manusia. Allah Ta'ala boleh jadikan pada diri manusia tu rasa takut. Jadi itu semua adalah kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan bantu kita, insya-Allah kan. Tapi bila ketikanya dan sebagainya, itu adalah terpulanglah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itulah dikata waqaffa aidian nasi ankum. Jadi Allah Ta'ala tahan tangan-tangan manusia ni daripada kamu, walitakuna ayatan lil mu'minin, supaya ini semua akan menjadi tanda kepada orang-orang yang beriman, wa yahdiyakum siratan mustaqimah, dan dia tunjukkan kamu ke jalan yang lurusnya. Jadi banyak sangat kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang-orang Islam lah kan, pada ketika itu. Dan insya-Allah sampai bila-bila, insya-Allah Allah Ta'ala akan bantu orang Islam. Wa ukhra lam taqdiru alaiha, tak habis lagi. Wa ukhra lam taqdiru alaiha. Sekarang ni kita ni sekarang ayat 21 kan. Wa ukhra ni apa? Wa ukhra ni dan lain lagi. Apa dan lain tu? Lain tu maknanya ghanimah, dan juga ghanimah yang lain, harta-harta yang banyak yang lain lagi, iaitu daripada mana? Ada ulama kata inilah Fathu Makkah, dan lain mana selepas daripada ni kamu dapat lagi Fathu Makkah. Kemudian kamu dapat, ada yang kata pendapat lagi ialah kamu dapat, ada yang kata Khaybar maksudnya wa ukhra ni, ada yang kata ini adalah apa yang kamu perolehi daripada Hawazin dan juga Saqif, iaitu setelah daripada ni kamu akan memerangi dan mengalahkan orang-orang Saqif dan juga Hawazin yang menentang kamu. Ataupun yang kata, ada pendapat katakan bahawa wa ukhra ni ialah artinya ghanimah-ghanimah yang kamu perolehi daripada orang-orang Rom dan juga Farsi. Jadi apa-apalah, semua sekali itu adalah pendapat-pendapat ulama, tapi dikatakan bahawa pendapat yang paling kuatlah dikata ialah Fathu Makkah, iaitu yang berlaku wa ukhra ni dan lain lagi, iaitu Fathu Makkah selepas daripada ni. Lam taqdiru alaiha qad ahatallahu biha. Lam taqdiru alaiha maknanya kamu tak mampu sekarang ni, iaitu kamu belum dapat lagi. Cari sebagai contohnya, kamu tak dapat masuk lagi ke Mekah kan, kamu hanya terstuck di Hudaybiyah, kemudian kamu tak boleh nak masuk ke Mekah. Kamu tak mampu. Tapi selepas daripada ni kamu akan dapat masuk. Wa ukhra, iaitu selepas daripada 2 tahun saja selepas itu, walaupun perjanjian lebih lama lagi daripada itu kan, kerana orang-orang Arab, kita tahu kan, orang Quraisy telah melanggar perjanjian Hudaybiyah ini. Jadi bila mereka langgar ni, mereka pun rasa kalah, mereka rasa malu, mereka pun tak melawan lah bila Nabi Muhammad SAW datang membuka kota Mekah kan. Jadi itu adalah lam taqdiru alaiha, kamu tak sekarang ni kamu belum dapat lagi kan. Kemudian
Waqad ahatallahu biha, tapi Allah Taala telah kongkong mereka, maknanya Allah Taala kepung mereka, Allah Taala semua tu menguasai mereka ini, gitu. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir, dan ingatlah bahawa Allah Taala ni kan dia mampu di atas segala-galanya kan, dia berkuasa kan, ala kulli syai'in qadir. Kemudian walau qatalakumul ladzina kafaru lawallawul adbar, walau qatalakumul ladzina kafaru lawallawul adbar summa la yajiduna waliyan wala nasira. Walau qatalakum, kalaulah kan orang-orang kafir ini memerangi kamu. Jadi ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat insya-Allah dalam ayat 22 pada hari ini, ialah Allah Taala nak sebutkan satu sunnatullah. Sunnatullah di alam ni, sunnatullah di ketetapan Allah. Ketetapan sunnatullah ni maknanya ketetapan Allah di atas alam ni, undang-undang Allah, the law of Allah. Apa dia ketetapan Allah di atas dunia ni, iaitu kalaulah orang-orang kafir ni memerangi kita lah, memerangi orang-orang beriman, nescaya mereka ni akan lari, lawallawul adbar, artinya mereka ni akan berpaling lari. Lawallawul adbar ni kalau ikut asalnya berpaling, al-adbar tu maknanya punggung belakang. Jadi lawallawul adbar ni adalah satu kinayah untuk menunjukkan kepada kekalahan. Maknanya kalau orang-orang kafir tu memerangi kamu, nescaya mereka ni akan kalah. Lawul adbar, nescaya mereka akan kalah. Summa la yajiduna waliyan wala nasira, dan mereka tak akan dapati apa? Waliyan wala nasira, penolong, pembantu, tempat mereka ni mengadu, tempat bergantung, tak ada. Tak ada. Sebab apa kan? Sebab Allah Ta'ala tak akan menjadi wali, Allah Ta'ala tak akan menjadi nasir, tak akan menjadi penolong, pembantu kepada golongan-golongan yang kafir ni. Jadi orang kafir bila mereka ni nak menyerang ataupun kan memerangi orang-orang Islam ini, mereka sebenarnya sendirian, kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu adalah satu ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sunnatullah. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat yang terakhir pada muka surat ini, iaitu ayat 23 pada hari ini, Allah Ta'ala kata apa? Sunnatullahi allati qad khalat min qabl. Itu adalah sunnah Allah. Apa dia yang dikatakan sunnah Allah? Apakah yang dikatakan sunnah Allah tu? Iaitu sunnah intisaru ahlil haqqi alal batil, iaitu orang-orang yang membawa kebenaran pasti akan dapat mengalahkan orang-orang yang membawa kebatilan. Orang-orang yang batil akan mesti dikalahkan. Orang-orang yang tidak betul akan mesti dikalahkan oleh orang-orang yang benar pada akhirnya kan. Tetapi masalah yang menentukan, Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menentukan. Allah Taala menentukan, bukan masa tu maknanya kuasa, tapi maknanya masa tu akan menjadi saat-saatnya, bila tibanya Allah Taala yang tentukan bila kan akan diberikan oleh Allah Taala kemenangan. Dia nak tengok kita ni sabar ataupun tidak dan sebagainya. Dia nak tengok kita ni berpegang tidak kepada Islam, walaupun Islam ni nampak macam dihina, nampak macam dijatuhkan dan sebagainya. Adakah kita ni tetap bersama dengan Islam ataupun tidak? Ataupun kita ni bila nampak kekufuran ataupun benda-benda yang tak betul tu naik ke atas, kita pun bersama dengan kekufuran, bersama dengan kejahatan, bersama dengan maksiat dan sebagainya kan. Jadi marilah kita sama-sama insya-Allah berpegang kepada kebenaran walaupun apa yang terjadi. Kenapa? Telah menjadi sunnah Allah, ketetapan Allah, bahawa apa? Ketetapan Allah iaitu mesti kemenangan itu akan diberikan, akan apa ni, Allah Taala berikan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah Taala itu akan menjadi wali dan menjadi nasir kepada orang-orang yang beriman. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan kamu tak akan dapati di dalam sunnah Allah ni sebarang perubahan. Maknanya tak akan berubah benda ni, tetap akan macam tu cuma insya-Allah masalah yang akan menjadi penentu kepada kita. Hanya masalah yang akan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada bila kita akan mendapat kemenangan dibantu oleh kita semua. Marilah kita sama-sama insya-Allah melayakkan diri kita untuk kita dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dengan sesi kita pada pagi ini kita akan mendapat sedikit keberkatan dan juga mendapat ilmu daripada pengajaran-pengajaran Al-Quran pada hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.